Okey, kita teruskan 2.5 trapezoidal rule. Okey, sebelum ni kita dah belajar integration. Kita dah belajar beberapa teknik, iaitu basic integration. Kemudian kita dah belajar substitution method. Yang ketiga ni adalah integration by part. Okey, kadang-kadang bila kita jumpa soalan integration, ketiga-tiga kaedah ni kita tak boleh gunakan. Maksudnya tak berjaya. Contoh dia macam function ni lah. Kita ada integration x eksponen x kuasa 3. Ini kalau kita gunakan substitution method ataupun integration by part memang tak berjaya. Ataupun kita lihat kita ada soalan integration square root of x to the power of 5 plus 1. Yang ni pun sama. Kalau kita nak gunakan substitution method pun kita tak akan berjaya. Sama juga untuk contoh yang ketiga ni. Okay. Jadi kita ada satu lagi kaedah lain. Kalau kita masih nak mencari nilai integration tu, kita boleh menggunakan kaedah trapezoidal rule. Okay. Cuma kita kena ingat trapezoidal rule ni dia hanya untuk approximate definite integral. Maksudnya nilai yang kita dapat tu cuma nilai perhampiran saja. Okay. So kita lihat kita ada trapezoidal theorem. Okay. Maksudnya kalau katakan kita ada satu curve, maksudnya kita nak mencari nilai integration daripada A sehinggalah kepada B. Kita nak integrate A sehingga B. Jadi bila kita gunakan kaedah biasa, kita tak boleh berjaya dapatkan nilai dia. Jadi antara kaedah yang kita gunakan adalah kita membahagi beberapa kawasan di bawah graf ni dengan bentuk trapezium. Maksud dia kita kira setiap bawah lengkung ni kita menggunakan bentuk trapezium. Jadi lagi banyak trapezium yang kita bina daripada A sampai B ni, lagi tepatlah kita punya jawapan. Jadi kita punya kaedah, kita akan katakan contoh kat sini kita ada 4 trapezium yang mewakili luas yang kita nak cari. Jadi kita akan kira A1 luas dia berapa, A2, A3 sampailah A4. Jadi lagi banyak trapezium yang kita bina di bawah graf, maka makin tepatlah kita punya jawapan. Okey. Jadi kalau kita berdasarkan graf ni, kita cuma bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, jadi kalau kita nak gunakan trapezoidal rule, kita ada formula Kita integrate A sampai B apa dx. So kita akan lihat dulu formula area of trapezium. Area of trapezium formula dia adalah 1/2. 1/2. Kemudian kita akan darabkan dengan yang parallel A tambah B. Kemudian kita akan darabkan dengan H. Okay. Ini adalah formula biasa mencari trapezium. So kita gunakan formula ni hampir sama dengan formula asal trapezium. Okay. So yang detailnya kita boleh lihat pada nota lah. Okay, jadi akhir nanti kita akan menggunakan formula seperti yang ni lah. Maksudnya kita akan lihat y0 tambah yn. Okay. Yang ini adalah 1. Kemudian tambah dengan 2 kali. Okay, maksud dia yang pertama ni kita mesti ambil nilai y yang pertama. Nilai y yang pertama iaitu y0. Ini maksudnya y0 sehinggalah y yang terakhir, yn. Katakan kita integrate A sampai B, maka kita akan lihat nilai ketika x sama dengan A, y yang pertama adalah y0. Kemudian bila kita lihat x sama dengan B, nilai y yang terakhir adalah yn. Maka kita akan ambil awal dan akhir itu kita akan tambah. Kemudian sepanjang ni kita akan ada y1. Okay. Kita ada y1, kemudian kita ada y2 dan seterusnya lah. Y3. Okay. Maka kita akan gunakan formula tambah 2 darab dengan nilai y yang di tengah ni. Jadi formula kita akan ambil bentuk trapezium h/2. Kemudian kita akan asingkan awal dan akhir nilai y, tambahkan. Kemudian untuk y yang di tengah tu kita gunakan tambah 2. Darabkan dengan jumlah y yang di tengah. Okey, kemudian kita ada satu lagi formula. H ni merujuk kepada B tolak A. Maksud dia bila kita integrate
Katakan kita integrate A sampai B, maka H kita adalah B tolak A, kemudian divide by N. N ni dipanggil subinterval. Maksudnya berapa bilangan trapezium yang kita bina. Okay. Kadang-kadang kita panggil dia sebagai subinterval. Kadang-kadang soalan menggunakan istilah ordinate. Katakan dia beri maklumat dalam soalan ordinates 4 contoh. Okay. Ini maksud dia adalah kita punya subinterval kita adalah N sama dengan 4 tolak 1. Jadi kalau soalan tu menggunakan subinterval, katakan subinterval equals to 4, maka N tu adalah 4. Tapi kalau soalan itu menggunakan ordinate 4, maksud dia N tu adalah 4 tolak 1, 3. Maksud dia kita mesti tolak 1. Okey, kita lihat contoh. Okey, kita lihat contoh. Kita ada beri integration. Kita nak nilaikan, evaluate. Contoh 20, evaluate integration step from 1 to 6 ln x dx with 4 subintervals. Maksud dia, kalau kita jumpa soalan yang macam ni, dia sebut subinterval, itu menunjukkan N kita tu adalah 4. Okay. So N adalah 4. Kemudian nilai A kita adalah 1, iaitu yang di bawah. B itu adalah nilai limit yang di atas. Jadi step yang pertama kita kena kenal pasti H tu berapa. Formula dia adalah B tolak A over N. Okay. So B itu adalah 6 tolak dengan 1 bahagi dengan subinterval kita 4. Jadi kalau kita kira ni, ini kalau kita kira, dia sama dengan nilai 1.25. 1.25. Jadi kalau kita guna calculator, 5/4. So kita dapat 1.25. So ingat ya, H ni merujuk kepada lebar trapezium. Lebar dia. Itu adalah H, lebar trapezium. Yang N ni adalah bilangan trapezium yang kita bina. Ini dipanggil subinterval. Kemudian selalunya kita akan bina table lah. Kita akan bina table bermula dengan X0. Ya, kita akan bermula dengan simbol X0. Okey, X0 kita bermula daripada nilai A yang pertama, iaitu 1. Kemudian kita akan bergerak kepada X1. Okey, X1 ni kita menggunakan setiap kali pergerakan kita mesti tambah dengan 1.25. Okey, maka kita akan dapat nilai 2.25. Mana dapat? Kita ambil 1 tambah 1.25. Kemudian kita teruskan lagi, tambahkan lagi dengan 1.25. Maka kita akan dapat 3.5. Kita teruskan lagi. Kemudian tambah lagi 1.25. 3.5 tambah 1.25, kita akan dapat 4.75. Kemudian kita teruskan lagi, tambah dengan 1.25, maka kita akan dapat nilai 6. Jadi kalau kita perhatikan, kita kena lihat permulaan kita 1 dan mesti berakhir dengan 6. Bila dah sampai ke penghujung, so kita akan stop. Okey. Kemudian untuk second column ni, kita lihat yang soalan ni. Yang ini dipanggil Y. So kita ambil ln X tu sebagai Y. Okey. Kemudian kita guna calculator. Selalunya kita akan gunakan, nanti saya akan tunjuk ada 2 kaedah menggunakan calculator. Yang pertama kita menggunakan alpha. Yang kedua nanti saya akan tunjukkan cara lain. Terus kita akan dapat table. Okey, katakan kita guna cara yang pertama. Kita masukkan calculator ni ln alpha x. Okay, kita akan menggunakan calculation. Kita masukkan nilai yang pertama 1. Okey, bila kita gantikan x sama dengan 1, maka y kita yang pertama adalah 0. So kita tulis kat sini y sama dengan 0. Jadi kita kira dulu untuk first column ni, kita kira y permulaan dan y yang akhir. Jadi untuk yang akhir ni kita masukkan nilai, tekan calculation, masukkan nilai x sama dengan 6. Sama dengan 6, kita akan dapat 1.7916. Okey, tapi soalan nak 4 decimal places, maka dalam table tu lebihkan 1. So kita akan ambil 5 lah.
So kita akan ambil 1. So YN sama dengan 1.79 terlebihkan 1. 1.79176. Okey, kemudian kita teruskan untuk nilai yang X1 pula. Kita guna calculator, tekan calculation, masukkan nilai 2.25. Okey, kemudian kita untuk yang di tengah ni antara X1 dan X3 ni kita gunakan kolom yang kedua. So kita akan ambil 0.81093. Kemudian kita tekan lagi calculation 3.5. So kita akan dapat 1.25276. Okey, kita tekan lagi calculation, masukkan nilai 4.75. Okey, sepatutnya kita akan dapat 1.55814. Okey. Kemudian akhir sekali kita kena jumlahkan untuk awal dan akhir, jumlah dia berapa. So 0 tambah dengan 1.79176, maka kita akan dapat 1.79176. Kemudian untuk second column tu kita jumlahkan 0.81 tambah 1.25 tambah 1.55. Okey, nanti kita jumlahkan, kita akan dapat 3.62183. Okey. Jadi kaedah yang pertama, kalau kita nak guna calculator, kita gunakan alpha, di mana kita akan masukkan dulu ln alpha, kemudian kita akan gunakan calculation. Ini kaedah yang pertama guna calculator lah. Kaedah yang kedua, kalau kita nak isi table ni, ada satu cara yang mudah menggunakan calculator. Kita tekan mode sehingga kita akan nampak pilihan table. So kita akan tekan mode sampai ada pilihan table. Kemudian bila kita tekan je table, dia akan suruh masukkan function. Function ni kita masukkan ln x. So kita masukkan ln x. Okay, kemudian tekan sama dengan. Maksudnya step yang pertama kita masukkan function. Kemudian kita untuk function yang kedua tak ada, kita tekan yang sama dengan. Kemudian start. Start ni maksud dia integration kita bermula daripada mana? Daripada 1 kemudian berakhir dengan 6. So kita akan masukkan 1 sama dengan dan berakhir dengan 6. Okey. Kemudian step ni pula maksud dia yang nilai H kita tadi. Kita masuklah nilai H kita 1.25. Kalau kita kira H tu 1.5, masukkan H tu adalah 1.5. Itu dia panggil step. Okey, tekan sama dengan. Bila kita tekan yang sama dengan, terus kita akan lihat nilai dalam table tu. Maksud dia, jadi kita kena ingat untuk yang pertama dan yang akhir tu kita mesti letak pada first column. So 0. Kemudian yang di bawah ni adalah 1.79176. Itu untuk awal dan akhir. Kemudian second column ni kita ambil bacaan untuk X2, X3, X4. Kita isi je. Salin je nombor dalam calculator ni, kita salin je. So kita isi. Okay. Maksudnya bila kita guna kaedah calculator yang ni, kita terus dapat nilai untuk keseluruhan table. So saya galakkan guna kaedah yang ni. Kalau tak mahir, kamu kena patah balik guna alpha. Okey, kemudian ini masih belum jawab soalan lagi ni. Kita akan terus, kita nak integrate 1 sehingga 6 ln x dx. Sepatutnya kita akan menggunakan formula trapezoidal rule. Tapi bila kita dah buat table, kita tak perlu gunakan, tak perlu rujuk kepada formula. Terus kita akan terus gunakan H over 2. H over 2, H kita dari 1.25 bahagi dengan 2. Okey, kemudian untuk yang pertama ni kita ambil jumlah awal dan akhir. So kita ambil 1.79176. Kemudian kita kena tambah dengan 2 kali. 2 kali untuk second column ni, apa jumlah dia? 3.62183. Okey. Kemudian kita guna calculator, kita jumlahkan. Akhir sekali pastikan jawapan kita dalam bentuk 4 decimal places. So 5.6471. Okey, kita lihat contoh yang ke-21. Okey, sama je. Jadi step yang pertama kita perlu
kena pasti A itu berapa. Kalau ikutkan soalan ni, kita ada A itu sama dengan 3, B itu sama dengan 5. Untuk soalan ni, kita dah ada nilai H. Jadi tak perlu kira nilai H. Kita ikut je. 0.5. Jadi kita akan bermula daripada X0. Okay, kita bermula daripada X0. Okey, X0 kita bermula daripada 3. Kemudian setiap kali pergerakan, kita kena tambah dengan 0.5. Ikut nilai H ni. So, 3 tambah 0.5 dapatlah X1, 3.5. Kemudian kita teruskan lagi, tambah 0.5 dapat 4. Teruskan lagi, dapat 4.5. Sehinggalah kita berhenti pada nilai sempadan akhir iaitu 5. Sebab kita punya integration kita start pada 3 sampai 5. So, mula pada 3 dan mesti berakhir pada 5. Okey, kemudian ni terpulang kita nak guna cara alpha ke ataupun guna cara yang kedua. Okey. Katakan saya tunjukkan dulu. Saya gunakan cara yang pertama dulu. Kita menggunakan alpha. So saya masukkan square root 1 plus alpha x. Okey, kemudian saya tekan calculation. Nilai yang pertama adalah 3. Tekan sama dengan. Okey, untuk yang di sini tak dinyatakan kita nak gunakan berapa decimal places. So kita boleh ambil 4 lah. So yang pertama bila kita masukkan nilai 3, so y yang pertama adalah 2. Kemudian kita kira untuk 3.5 lah. Tekan calculation 3.5. So kita letak pada second column. So kita akan ambil y1 sama dengan 2.1213. Kalau tak ada sebab, kita ambil je 4 decimal places. Teruskan lagi calculation, tekan 4 sama dengan kita akan dapat y yang kedua iaitu 2.2361. Teruskan lagi calculation 4.5. So kita akan dapat y yang ketiga iaitu 2.3452. Kemudian tekan calculation. Untuk nilai yang terakhir kita letak pada first column iaitu y4 sama dengan 2.4495. 4495. Jadi kita jumlahkan untuk keseluruhan untuk first column ni, maka kita tambah je 2 dengan 2.4495. So jumlah dia adalah 4.4495. Kemudian untuk second column ni jumlah dia 6.7026. Okey, kita jumlahkan. Ini kaedah yang pertama, kita guna alpha. Kemudian katakan saya tak nak guna alpha, saya nak guna kaedah yang kedua iaitu kita tekan mod, kita menggunakan table. Kita masukkan function kita square root of 1 plus alpha x. Okey, kemudian kita tekan sama dengan. Okey, sepatutnya dia akan minta function yang kedua, ada tak? Kalau tak ada, kita tekan sama dengan dia. Okey, start ni merujuk kepada soalan kata integration start pada 3 sampai 5. So kita masukkan 3. Kita masukkan 3. Kemudian n tu adalah 5. Tekan sama dengan. Step ni maksud dia h kita berapa? 0.5. So kita tukar 0.5. Bila kita tekan dia sama dengan, terus kita akan keluar table. Jadi kita boleh compare lah kita punya jawapan. Untuk permulaan betul 2. Akhir sekali 2.4495 betul. Kemudian untuk yang di tengah pula kita salin je. Okey. So kalau kita guna kaedah yang kedua ni, pengiraan tu tak payah kita buat setiap x tu. Terus kita salin je paparan dalam kalkulator. Okey, kemudian barulah kita jawab soalan. Kita nak integrate daripada 3 sehingga 5 square root of 1 plus x dx sama dengan, so kita gunakan formula trapezoidal rule. Kita akan bermula dengan h 0.5 dan mesti perkan dengan 2. Kemudian first column ni total dia berapa? 4.4495. Kemudian untuk yang kedua ni, kalau yang kedua ni kita mesti ada 2 darab jumlah dia 6.7026. Okey, jadi kalau kita kira semua ni, akhir sekali kita akan dapat jawapan dia hampir kepada 4.4637 ataupun 4.464.
Kalau kita pengiraan kita 4 decimal places, maka selalunya akhir sekali kita tutupkan dengan 3 decimal places. Okey, contoh nombor 2 sama juga, use the trapezoidal rule with 4 ordinates. Jadi kita akan tulis dulu maklumat yang pertama. Kita akan tulis dulu A ni 0, B kita adalah pi, kemudian H kita adalah kita tulis dulu N. N kita adalah, kalau disebut 4 ordinates, maksudnya jangan baca 4, kena tolak 1. So hati-hati dengan perkataan ordinates, mesti kurang 1. So kita akan ambil 3. Jadi kita akan kira H. H tu adalah B tolak A, maksudnya pi tolak 0 over 3. N kita 3. Jadi kita akan bergerak setiap nilai pi per 3. Okay, kita akan ambil pi per 3. Jadi kalau melibatkan trigonometri, seloknya untuk calculator ni kita kena setkan radian. Mesti setkan, kena setkan mode, mesti pilih radian sebab kita menggunakan trigonometri. Jadi kalau kita setkan degree, maka jawapan ni salah lah. Okay, jadi kita akan masukkan nilai X yang pertama. X yang pertama iaitu 0. Kemudian kita akan bergerak sebanyak pi per 3. Okay, pi per 3. Kemudian kita tambah lagi pi per 3, tambah lagi pi per 3. Maka X yang kedua adalah 1 per 3 tambah 1 per 3 dapat 2 pi per 3. Okay, kemudian kita gerak lagi, tambah dengan pi per 3, kita akan berhenti pada nilai sempadan yang terakhir. Jadi kita akan teruskan sehingga berhenti pada sempadan yang terakhir. Bermula pada 0, berakhir pada pi. Okey, kemudian untuk yang pertama, okey, yang ini katakan saya guna cara yang pertama dulu. Saya tekan square root, saya masukkan sin alpha x. Yang ini saya guna cara pertama dulu. Kita nak guna calculation. Kita tekan di calculation, masukkan nilai 0. Maka yang pertama adalah 0. Kemudian kalau kita nak gunakan nilai yang terakhir, saya tekan pi. Tekan calculation, saya masukkan nilai pi, shift pi. Sama juga, kita akan dapat 0. Kemudian saya tekan lagi calculation, masukkan nilai pi per 3. Pi per 3. Masukkan pi per 3. Masukkan pi per 3. So kita dapat 0.936. Maksudnya ni Y1, ni tadi ni Y0. Y1 kita adalah, ini dia nak 3 decimal places, so pengiraan kita lebihkan 1. So 0.9306. Kita cari pula untuk Y2. Tekan je calculation, masukkan 2 pi per 3. 2 pi per 3. Tekan sama dengan, so dapat nilai yang seterusnya 0.9306. Jadi yang pertama ni kita jumlahkan, yang kedua ni pun kita jumlahkan, dapat 1.8612. Okay. Ataupun kita boleh gunakan calculator, kita boleh gunakan table. Masukkan function square root of sin alpha x. Okey, kemudian tekan sama dengan function yang kedua tak ada, tekan yang sama dengan, kita akan start dengan 0. So 0, tekan sama dengan n dengan integration yang terakhir adalah pi. So kita guna pi. Tekan sama dengan. Kemudian step ni maksudnya nilai h. H kita adalah pi per 3. So kita akan ambil pi per 3. Tekan sama dengan. Terus kita akan lihat ada paparan dia. So kita ambil awal dan akhir 00. Yang di tengah tu adalah 0.9306, betul? 0.9306. Okey. So betul lah kita punya jawapan. Jadi dalam exam nanti pilihlah. Saya cadangkan pilih yang kedua, cara yang kedua. Tekan mode, pilih table. Maka bila kita nak integrate 0 to pi square root of sin x dx.
So kita gunakan formula H kita pi over 3, kemudian mesti per 2, kemudian total yang pertama tambah dengan 2 kali, jangan lupa 2 kali, 1.8612. Okey, maka bila kita jumlahkan, kita akan hampir kepada nilai 1.949. Ini sebab kita nak dalam bentuk 3 decimal places.